Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpa iman bagaimana merasani hampa padanya. Tanpa iman bagaimana menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun cara jual, engkau mendaki gunung yang tinggi. Engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasani hampa padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun cara jual, engkau mendaki gunung yang tinggi. Engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah. Oh iman, oh iman, oh iman, engkaulah mutiara. Oh iman, oh iman, engkaulah mutiara. Jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa.
meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah mencari hamba Allah.
FM. Sebenarnya hati ini cinta kepadamu. Sebenarnya Subhanallah, subhanallah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanir rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayuhal mu'minun, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut akademi Ratu Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersiaran lagi kita pada pagi yang penuh barakah ni dalam siri pengajian online kita, insya-Allah, dalam pengurusan kehidupan, tuan-tuan. Dalam tajuk yang besarnya adalah pengurusan kehidupan, dan seperti mana yang saya sering kali ulang berkali-kali, pentingnya kita dalam mengurus tadbir kehidupan ini agar segala apa yang kita bawa dalam hidup ini sebagai contoh amalan. Dalam hidup ni yang memikulnya itu, yang memikul amalan itu adalah kehidupan. Ya? Amalan itu ada di dalam kehidupan. Okey? Di dalam kehidupan itu ada amalan. Khair. Kita suka dengar cerita, suka dengar tentang amalan, suka kita kadang-kadang seronok dengan ceramah tu, ceramah ni, dengar pasal amalan itu, amalan ini. Ya, bagus. Tapi perkara yang perlu diingatkan bahawa kenapa ada orang yang beramal tetapi kehidupannya tidak seimbang. Kenapa ada orang yang beramal, kehidupannya masih berada dalam keadaan yang masih bertanya-tanya. Kerana itulah keadaan hidup dia itu. Amalan yang dilakukan, tuan-tuan, bukan kata tidak menjamin, tetapi tidak memberi kadar langsung kepada keadaan hidupnya itu. Selagi mana dia tidak memahami tentang kehidupan itu sendiri. Bermaksud, kena ada kelas khusus untuk kita menghayati tentang kehidupan. Dan dalam kehidupan itulah Nabi sebutkan secara khusus tentang fitnah mahya wal mamat. Dalam hidup tu ada apa? Hidup dan mati. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
hidup dan mati. Dan kalau rujuk kepada hadis Nabi SAW tadi, tentang doa yang dianjurkan untuk baca sebelum bagi salam, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnah min syarrihil masihid dajjal. Dajjal ini akan datang memberikan kita satu keadaan yang mengelirukan kehidupan. Nampak? Amalan ni satu bab tuan-tuan. Amalan bab sesat ini dah kita macam-macam dah kita tengok akhir zaman ni. Ajaran sesat. Tetapi kalau kita faham tentang kehidupan dengan baik, kita boleh menangkis tentang amalan-amalan yang tidak betul sebenarnya. Sebab kalau kita nak perhatikan satu persatu amalan, mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang. Tapi kalau kita perhatikan kehidupan kita dengan baik, maka kita boleh membasmi ataupun membenteras amalan-amalan yang tidak betul. Malah, amalan-amalan yang dah betul pun, kita boleh kenal pasti agar amalan yang kita bawa itu tidak menjadi sia-sia. Yang tak betul kita boleh tahu dah. Ini amalan ni tak betul. Sesat. Dengan cara kita memahami tentang kehidupan, tuan-tuan. Sebab tu jangan kita ambil mudah. Kita kadang-kadang suka nak dengar cerita tentang amalan je. Gairah kita beramal tanpa kita mempersiapkan bekas yang nak menampung amal. Kan ada orang buat cerita, buat contoh ibarat paip, buka baldi, buka air, tadah baldi, baldi tu bocor. Macam tu lah. Amalan tu ibarat air yang menampung. Amalan tu umpama air dan baldi tu umpama kehidupan yang menampung. Dan menjadilah keadaan amalan yang sia-sia. Itu jadi keadaan itu. Yang bertaburan, yang keluar, melimpah-limpah. Dek, kerana bekas yang tidak sempurna. Jadi, amalan tu cantik. Mengaji bab amal cantik lah. Ustazah tu cerita, ustaz ni cerita, kemah. Dan memang dengan amalan itu juga nanti, memang akan memberi kesan kepada kehidupan. Contoh beramal dengan jaga amalan-amalan tertentu. Tapi tanpa sedar, kalau tidak seiringan, dia panggil, kalau tiada keseimbangan antara amalan dan kehidupan, maka amalan yang secantik mana? Sebagai contohlah, saya bagi contoh begini, tuan-tuan. Anda dapat satu amalan yang cukup mahal. Katalah amalan-amalan dengar seronok, dengar buat amalan. Saya umpamakan amalan itu seperti permata lah. Tuan-tuan, permata yang anda ada itu tidak akan mengubah bentuk bekas. Bekas tu sampah, kotor. Nampak? Bekas tu kotor, tuan-tuan. Anda letakkan permata dalam lumpur. Bekasnya lumpur atau bekasnya ada najis. Ataupun bekas najis. Dalam tu ada najis. Tuan-tuan, permata yang elok berkilau bersinar tadi. Amalan ni cantik ni. Cerita buat amal. Cerita amal. Seronok dengar amal. Seronok. Memang itulah modal nak bercerita pun, tuan-tuan. Kan? Ada setengah itu tadi ulang-ulang. Memang seronok cerita fadilat itu, cerita ni. Amal. Tapi, kita letak amalan itu, yang cantik tadi, yang permata tadi, di dalam bekas najis. Kehidupan kita tu penuh dengan bekas yang mana najis. Bekas itu, tuan-tuan, dia kena cerita macam mana nak bersihkan. Dia bukan cerita pasal amalan tadi. Amalan dah cantik dah permata. Tuan-tuan boleh faham? Boleh nampak beza kan? Anda kena, yang mengikuti pengajian, anda kena faham. Kalau anda tak faham, itu yang jadi kejap ada, kejap tak ada, keluar masuk. Itu kadang-kadang kesian. Tapi itulah hakikatnya. Dalam keadaan susah, kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam satu kata-kata beliau lah. Susah nak menyuruh, mengajar ataupun nak bagi tahu seekor lalat yang mana bunga lebih baik ataupun lebih wangi daripada sampah. Itu dia. Susah nak bagi tahu orang yang dia melihat amalan ni dalam konteks yang utama. Dia tengok amalan dia.
Dan dia ingat amalan itulah yang mewangikan hidup dia. Dia lupa, dia ada dua, amalan dan kehidupan. Pun tidak boleh juga kehidupan yang cantik, dah elok bersih, anda masukkan najis di dalamnya. Pun tak boleh juga. Anda faham? Dua-dua. Dan bukan benda yang, amalan yang banyak nak dimasukkan dalam bekas tu. Tetapi amalan yang permata tadi. Jadi maknanya, mana dulu, mana kemudian. Kalau kita letakkan kepada keutamaan, mestilah bekas perlu disiapkan terlebih dahulu. Kemudian barulah bekas akan menentukan apa yang nak masuk di dalamnya. Betul tidak? Kalau anda tak siapkan bekas, sebab tu penting bekas, tempat untuk meletakkan apa. Kalau bekas itu cantik, elok, malah bekas itu mahal, dalamnya itu tidak boleh dimasukkan sebarang-sebarang. Nampak tak? Saya nak bagi nisbahkan, begitulah apabila orang yang mula membetulkan, menguruskan kehidupannya agar hidup dia cantik. Ada tak kaedah dia? Ada, tu soft tu. Inilah kaedahnya. Maka sebenarnya yang muliakan Allah SWT, maka barulah amalan-amalan yang anda nak masukkan di dalamnya itu adalah amalan-amalan yang berkualiti. Berkualiti. Jadi, dalam kuantiti amalan yang Nabi kata yang paling Allah suka itu bukan amalan yang banyak. Tetapi amalan yang sedikit, tetapi berkualiti. Maka sebenarnya yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di situlah ada dua perkara yang besar yang kita kena seimbangkan. Ini kita akan masuk dalam bab keseimbangan. Keseimbangan yang mesti kita bina, yang mana terhasil daripada kaedah yang kita dah bincangkan sebelum ini. Yang mana disebut tentang kehidupan itu mesti ada qawaid. Semua yang mengikuti pengajian, yang mengikuti kelas, yang benar-benar menghayati, anda tidak boleh hilangkan ataupun tidak boleh skip kaedah perbincangan kehidupan. Jangan hanya dengar sedikit-sedikit atau jangan hanya dengar pilih-pilih. Jadi anda kena menghayati setiap topik ataupun setiap usul perbincangan kehidupan itu. Walaupun diulang berkali-kali, malah ada juga perbincangan itu nampak sama tapi kupasannya berbeza. Anda kena mahirkan diri di dalam menguasai setiap cabang perbahasan kehidupan itu. Bukan kata kita bersihkan jati, macam mana cabang dia itu. Ini kalau nak betul mengaji. Bukan sekadar, tak apa, yang penting fokus, kita betulkan tujuan. Bukan itu perbincangan dia. Anda kena ada satu keupayaan mohon pada Allah Ta'ala. Untuk anda nampak dengan jelas, menggunakan kaedah yang Allah telah berikan melalui baginda Nabi SAW, itulah pembentukan akhlak. Anda kena ada keupayaan untuk membincangkan, mengikut susunan dan aturan-aturan yang telah diaturkan. Sebagai contoh, anda kena ada kemahiran dan kekuasaan atau keupayaan, bukan kekuasaan, keupayaan untuk membincangkan dari sudut siddiq. Macam tu. Itu sebenarnya bukan kata ambil pukul rata. Kita mengaji, kita tak nak pergi kepada pukul rata. Kita nak ada penghususan. Dalam kehidupan, kalau orang tanya, bagaimanakah struktur untuk membersihkan nanti? Itu ayat dia begitu. Maka, mestilah dimulakan dengan siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq adalah mengembalikan perbahasan kepada kebenaran dengan kita menumpukan kepada bagaimana yang janji Allah Ta'ala itu buat baik bala baik, buat jahat bala jahat itu pada hati. Melihat kebenaran, menundukkan kebenaran. Itu kalau betul kita nak mulakan perbincangan. Sebab apabila kita masih tidak mulakan dengan hak,
Dan kebenaran wa qulil haqqu min rabbikum itu mengatasi semua statement yang ada kat muka bumi ni. Dan dengan kebenaran itulah Allah akan mengangkat kita lebih tinggi daripada yang lain-lain. Yakinlah perkara itu, tuan-tuan. Sehebat mana pun musuh itu untuk meruntuhkan ketamadunan Islam, dia tidak akan runtuh kerana kebenaran itu tidak mampu diruntuhkan. Malah kebenaranlah yang akan meruntuhkan kebatilan. Soalnya sekarang kita bimbang. Dengan tengok keadaan sekarang ni, silap saya semalam, kemarin, Baitul Maqdis berdarah kembali. Tuan-tuan sedang jemaah yang memulakan Allah SWT. Kita tengok, saya nak cerita sikit bagaimana cara cerita. Sebab dia begini, dia penceritaan, tuan-tuan. Kita mungkin terkesan dengan serangan di Baitul Maqdis. Bukan sehari dua. Permusuhan ini dah lama, tuan-tuan. Di Palestin, di Syria. Dan kita hanya mampu menangislah. Tapi soalannya, adakah kita telah mulakan langkah untuk bangkit? Adakah bangkit kita tu dengan hanya menangis saja? Adakah kita bangkit itu hanya dengan bertempik, kemudian kita menyatakan protes saja? Ataupun kita kena bangkit dengan meletakkan kebenaran di dalam hati kita? Sebab kemungkinan besar, tuan-tuan, kalau tengok keadaan umat Islam zaman itu sebagai petunjuk, sebagai tanda aras, tanda ukur. Di saat tengah solat, tuan, dia boleh tembak macam tu. Dia suruh halau macam tu, tuan. Ya Rabbi, takutnya sebab apa? Kita bimbang solat kita tidak membawa sebagai satu Nasrullah, pertolongan Allah. Kita lah bukan di Baitul Maqdis tu. Mereka dah tentu-tentu berjuang di sana. Kita kat sini. Sebab apa? Sebab kiblat kita berkiblatkan kepada benda. Berapa ramai umat Islam hari ini tidak ditegakkan dengan kebenaran. Cuba tengok saja umat Islam sekarang ditegakkan penuh dengan perasaan. Dalam satu klip video yang tak tahulah siapa yang buat, suara tu Ustaz Auni. Cerita tentang bangsa Yahudi, bangsa yang sangat dendam dengan umat Islam. Dia tidak suka salam dan amin. Dia nak umat Islam berpecah belah. Wallahi, tuan-tuan, tak perlu tunggu Yahudi, kita sendiri berpecah belah. Sebab kita penuh dengan hasad, dengki, iri. Sebab apa? Perasaan. Kalau buat cerita tentang hubungan, perasaan. Buat cerita tentang amalan pun perasaan. Contoh, saya sentuh tentang hubungan mak ayah. Ni, nak balik kampung contoh. Adakah hanya balik kampung itu dimainkan dengan perasaan? Memang perasaan lah. Apa dia? Menjelang hari raya. Dia lagu tu mula main. Mula. Dalam dingin subuh hatiku terusi. Tuan-tuan, amalan bukan letak pada hari raya, tuan-tuan. Satu tu je. Amalan seorang mak dengan anak ni, terutama anak lelaki, ni amalan yang tanpa had. Tapi kita dilemahkan dengan amalan begitu. Lemah kita. Mereka kalau di Palestin lagi terpisah terus. Syahid mati, tuan. Adakah kita itu naik semangat bila ada lagu, baru semangat nak balik jumpa mak ayah? Atau semangat sebab nak masuk syurga? Yang orang perempuan pun menangis. Tak balik, menangis. Betul ke menangis itu? Adakah air mata yang mengalir itu, kesedihan yang mengalir itu, kesedihan yang berorientasikan perasaan? Atau sedih sebab tak jadi anak solehah? Cuba fikir, kita ni sedih sebab tak mampu jadi anak yang solehah. Orang perempuan, kalau sebut anak yang solehah, anda tak usah menangis dulu sebab tak boleh berkhidmat dengan mak ayah anda. Anda kena tengok dulu bagaimana prestasi anda dengan suami anda. Kadang-kadang lebih menangis dengan mak ayah. Menangis-nangis, tak dapat bagi sumbangan, tak dapat balik, tak dapat bagi itu. Tapi dengan suami, dia buat, ya Rabbi. Macam budak suruhan dia je. Muka tak jaga, kata-kata tak jaga.
Di mana dambaan seorang anak yang solehah menangis-nangis untuk berbuat baik dengan mak? Agama Islam bukan agama yang mainkan perasaan. Sebab tu kita tengok di Baitul Maqdis, mereka tak ada takut, tak ada perasaan takut. Mereka tak perlu nak lari daripada tempat tu. Mereka duduk kat situ juga. Malah mereka beriktikaf semalam dengan batu, bertemankan batu untuk baling balik tentera-tentera laknatullah Yahudi, Israel, Zionis, rejim Zionis, laknatullah alaih. Tuan-tuan, sebagai contoh lagi, seorang ibu dengan anak. Adakah seorang ibu dengan anak ini, mana-mana ada anak kecil, mainkan perasaan? Sayang ke anak. Tapi sayang dia biar-biarkannya, aurat tak jaga, didik tidak, apa tidak. Lebih suka pada rindu. Rindu apa? Rindu dengan kecomelan dia je. Ini benda-benda yang perlu dikupas dengan sidik, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang pendekatan saya dalam pengajian memang menyakitkan bagi orang tak suka dengar. Sebab orang nak suka dengar, bagaimana tip untuk anak-anak jadi baik, Ustaz? Bagaimana tip dengan suami? Bagaimana tip dengan mak ayah? Amalan apa? Mak ingat, anak-anak, mana dari suami itu kena bagi. Suami kena bagi peluang ke anak perempuan, ya. Anak perempuan pun penting kena berbuat dengan mak. Ya? Okey, macam mana seorang lelaki bagi dengan mak 500, dengan mak mertua pun kena 500. Kita sebab nampak tak? Memang orang sukalah dengar benda-benda macam tu. Lepas tu, buat cerita tentang perasaan. Kalau tidak kerana mak yang melahirkan kita. Mak yang bersusah payah melahirkan kita. Abang tak kenang kerjasa mak saya itu. Kalau tak kerana mak saya lah melahirkan, abang tak mampu kahwin dengan... mula dia main sentimen. Dan lelaki yang jahil pula, memang gitu. Termakan dengan sentimen ataupun termakan dengan hasutan. Tak boleh, kamu hak aku. Main emosi pula. Kamu tak boleh, jangan balik. Tak boleh. Dah ikut emosi juga. Agama ni, sekarang ni diperdagangkan dengan emosi. Seorang mak duk sibuk rindu dengan kecomelan budak-budak. Itulah comel. Dia suka bila dah besar pening kepala. Bagaimana seorang bapa memperjuangkan dengan keadaan seorang anak perempuan dia. Perjuangan seorang lelaki bapa pada anak perempuan ni dengan mendidik dia jadi anak yang solehah. Preparation, persiapan, persediaan untuk jadi isteri yang solehah. Bukan dengan sibuk, cium, peluk, suka. Memang Nabi buat kat Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu anha. Nabi antaranya sangat setiap hari tidak pernah tiada yang hari yang tidak jumpa Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu anha. Cium. Tapi kita ni buat tu sebab apa? Sebab nakkan apa? Jadi itu sama juga. Dia tak perlu buat pembangunan begitu. Yang mana mak ayah dah meninggal pun patut lagi kuatlah dia punya semangat dia. Ada kan mak ayah meninggal, kena jadi kuat. Kuat apa? Kuat untuk jadi baik. Sebenarnya kita ni, Allah jadikan mak ayah suruh kita jadi baik. Bukan jadi lembik. Faham? Allah bagi kita mak ayah suruh kita jadi anak yang baik, bukan anak yang lembik. Sikit nangis, sikit rindu. Bukan tak boleh, minta maaf. Saya paksa cakap benda macam ni. Ada orang dia kaji tentang, ni hadis palsu, kaji. Ini bid'ah contoh. Tak habis-habis bid'ah kan. Patutnya kita tengoklah apa yang manfaat. Tapi ada orang sanggup buat kajian macam tu. Kaji, ini begini. Apa-apa. Saya ambil tanggungjawab yang Allah berikan kepada saya untuk kaji bab-bab emosi ni. Kaji kehidupan yang penuh dengan cacah merba ni kalau tak dikaji dengan baik. Allah jadikan mak ayah tu bukan untuk jadi anak yang lembik. Sikit rindu menangis menitis. Apa ni? Bukan kata tak boleh nak menitis ni. Tapi sekarang zaman fitnah. Minta maaf cakap. Kalau zaman dulu Rasulullah SAW, okey. Zaman sekarang tak boleh beza air mata yang keluar ni. Bila air mata pembohong. Sebab ini Nabi kata akhir zaman umatku seperti buih. Tu kat belakang tu gambar pantai tu. Macam tu lah buih. Boom, pantai penuh buih. Lepas tu kena tarik balik. Zat. Boom, zat tarik. Mana prinsip? Tak ada. Isteri. Ada suami suruh jadi isteri yang baik, bukan isteri yang lembik.
Lembik ni apa? Dia bergantung dengan harta. Lembik tu. Isteri yang hebat, dia bergantung dengan Allah dan ketaatan. Anak yang kuat, itu bergantung dengan Allah dan ketaatan. Bukan dia lembik, nak cari kekuatan. Saya nak jadi anak yang boleh membalas jasa ibu. Jasa apa yang kamu nak balas? Bagi tahu. Ibu cari duit, nak bagi duit. Itu je jasanya yang nampak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kena jadi mukmin yang kuat. Yang kuat, tuan. Silat hari bulan, petanda yang jelas berlaku di akhir zaman ini adalah mukmin yang lembik. Faham? Jadi kuat dengan harta. Jadi kuat dengan ramai. Ada tim ramai, sado-sado sikit jadi kuat. Lepas tu tunjuk kuat. Zaman sekarang zaman menunjuk. Zaman menunjuk kuat, menunjuk sedih, menunjuk semua menunjuk. Tuan-tuan, sedang nyemah yang muliakan Allah Ta'ala. Allah nak tengok apa performan kita. Amalan kita apa? Ayyukum ahsanu amala. Amalan bukan dengan tangisan air mata. Malah bagi Nabi SAW dan sahabat, amalan mereka dengan titisan darah dan keringat, tuan-tuan. Itu tak habis-habis nak nangis. Rindu nangis lembik. Itu je. Minta maaf cakap. Rindu nangis lembik. Lepas tu nak jadi cegah, kena ada duit. Ni yang berlaku. Lepas tu bergantung dengan keadaan. Nak tutup kesedihan, nak tutup keadaan, cari amalan. Tu tahu. Sedih, rindu. Cari amalan. Terubat kerinduan. Itu je. Setakat itu je. Patut beramal sebab mengenal. Ini kita nak ni. Minta maaf, tuan-tuan. Saya bercakap, mudah-mudahanlah berapa orang yang Allah takdirkan ni pun alhamdulillah Allah izinkan untuk melihat, menonton, tuan. Kita bukan perlu yang dipanggil kuantiti. Badak Al-Kubra, tuan-tuan, bukan bercerita tentang kuantiti, berbicara soal kualiti. Dan Islam ketika zaman bagi Nabi SAW itu kualiti, bukan kuantiti. Islam zaman sekarang kita ni kuantiti, tapi kualiti tak ada. Siapa cakap? Nabi kata, bukan saya cakap. Pertama, dari sudut kekuatan hati. Dari sudut kepimpinan seorang lelaki. Dari sudut ketaatan seorang isteri. Tu, nak tengok kualiti-kualiti. Kekuatan hati, kepimpinan seorang lelaki, ketaatan seorang isteri, kesolehan seorang anak lelaki. Ini nak tengok. Zaman dulu ada Uwais Al-Qarni, tuan-tuan. Yang sanggup memikul mak dia. Zaman dulu ada cerita tentang isteri-isteri solehah yang luar biasa. Zaman dulu ada cerita pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat belaka. Zaman sekarang, fikir-fikirkanlah, tepuk dada, tanya iman di dalam jiwa. Adakah kita menjadi salah seorang yang akan menjadikan penerus kepada kebangkitan ini? Atau kitalah salah seorang yang menjadi peruntuh atau penyumbang kepada kelemahan Islam akhir zaman? Salah satu ciri kelemahan itu, Islam masih kuat dengan harta. Sibuk dengan kempen jihad ekonomi. Bukan salah jihad ekonomi. Tetapi yang dinampakkan itu kekuatan ekonomi bahawa Islam jadi kuat. Tidak belajarkah kita dengan era-era terdahulu yang penuh dengan kekurangan fasiliti, sebagai contoh Badak Al-Kubra? Tidak belajarkah kita? Yang hanya ada kuda 2 ekor, 3 ekor, lawan dengan 300 ekor kuda. Dengan unta hanya 70, pihak musuh ada 700 ekor unta. Dengan tentera 313, dengan pihak musuh ada 1000 orang tentera kufar. Tuan-tuan, kalau betullah Islam itu tertegak dengan kehebatan benda, Allah SWT yang maha menguasai segala-galanya sudah pasti memberikan kebenaran sewaktu permulaan. Mesti, tuan-tuan. Kita ni bicara soal nak bangkit, betul tidak? Nak hidup. Ini kita bangkit dia nak hidup dengan duit. Bangkit dia nak hidup dengan ada sendiri punya. Isteri bangkit nak kena ada position sendiri. Mana tidak Yahudi tembak itu? Itu pemusuhan datang dari dalam. Tak perlu Yahudi duk cucuk-cucuk dah. Yahudi, tuan-tuan, anda ingat mereka ni siapa? Mereka ni ikut fahaman iblis.
Guru Yahudi ni iblis. Faham? Jadi, mereka buat kajian. Mereka tak perlu bertepik-tepik suruh bermusuh. Mereka cukup bagi ambitious dream. Mereka bagi wealth organization. Bagaimana organisasinya. Ni, dia tunjukkan kemewahan. Dia tunjukkan satu lifestyle yang berbeza dengan akhirat. Dia tunjukkan konsep kebaikan. Tuan-tuan tengok ada satu video tu dia panggil The Bible. Siapa yang buat cerita-cerita kebaikan? Mereka lah. Siapa yang menunjukkan cerita-cerita suami yang the gentleman, ladies and gentlemen? Gentleman siapa? Mereka. Siapa yang mengajar untuk menjadi anak yang konon-konon boleh menyumbang harta kepada mak bapak? Mereka. Mereka cuba override. Ya, mewujudkan konsep orientasi orientalis. Kalau nak buat sesuatu, apa why yang kena ada? Big dream. Tak pasal-pasal jadi why. Walaupun benda tu kita boleh guna untuk kebaikan balik. Yalah ustaz kita bobo lah balik. Tuan-tuan, why tu dah titik dah kita. Tak ada why dah. Kita pergi kepada syurga. Dan kita punya orientasi adalah mati. Kalau fikir mati, maka kita bermati-matian menjadi yang terbaik. Ini kita punya perbincangan kebenaran, tuan-tuan. Ini cara kita bincang. Nampak? Bukan kata kita kena bersih hati. Ya? Hati ni bolak-balik. Jadi sabarlah banyak-banyak. Ya, amalkan istighfar selalu. Amalkan. Kemudian jangan tinggalkan solat ni. Jangan tinggalkan tu. Ya, teruskan amalan. Teruskan. Saya tidak memandang benda tu salah. Tapi salahnya dia beramal tetapi dalam keadaan hatinya masih dalam keadaan kotor. Tidak dibincangkan dengan cara macam kita bincang ini. Ini cara perbincangan kebenaran. Dan orang tak mau dengar kebenaran. Dan Nabi SAW ditentang sebab menyampaikan kebenaran. Tidak suka. Orang tak suka dengar. Kebenaran itu menyakitkan. Sebab itu iblis, dia tak heran dengan orang yang beramal. Dia bagi je amalan. Malah ada hadis akhir zaman mengatakan, Ubadul juhal wa qurra'u fasaqah. Akan ada dua golongan yang, seorang yang Ubadul juhal, yakni hamba yang jahil, ibadat dan jahil, dan wa qurra'u fasaqah, orang yang menuntut ilmu atau orang yang berilmu tetapi fasik. Sebab apa jahil? Sebab dia buat tiada kebenaran. Sebab apa ilmu rosak? Hati tidak dibersihkan. Anda menuntut ilmu bukan nak bersihkan hati. Menuntut ilmu nak dapat amalan supaya menutup keadaan hati yang sakit itu. Bila ada ceramah yang okey-okey, yang seronok, sekurang-kurang menutuplah perangai-perangai yang buruk. Bukan nak membersihkan perangai buruk. Kita ni bukan menutup. Menutup tu Allah tutup. Kelemahan kita, keaiban kita. Tapi segala dosa dan noda, keburukan diri dan perangai itu mesti dibersihkan. Walaupun susah, walaupun ambil masa yang panjang, tetapi kena ada tekad dan niat untuk bersihkan. Ingat tu. Barulah dia akan pergi kepada perubahan yang sebenar. Jadi memang kita kena merujuk kepada perbahasan yang semua perkara itu adalah perjalanannya adalah untuk membersihkan. Itu sebenarnya. Sebab tu saya boleh simpulkan yang beramal itu jalan menuju mengenal. Bila nak mengenal, dia tidak boleh ada selain Allah. Maka nak dibersihkan daripada segala perkara yang bersangkut paut selain Allah. Kan penyucian tu. Jadi sebenarnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena faham. Jelas. Ini kaedah contoh anda kena menguasai perkara ini. Supaya kita tidak tertipu dengan keduniaan. Macam semalam kita bincang. Kita beramal, rupanya susah-susah untuk dunia. Kita beramal supaya kita ada kedudukan yang senang di dunia. Sedangkan amalan itu
adalah untuk menyatakan kita sebagai hamba semata-mata. Sebab tu bila kita tidak bincangkan perkara ini dengan jelas, maka kita gagal dalam membetulkan, memperbaiki, mengurus kehidupan kita. Jelas tuan-tuan? Sebab itu bila kita mulakan, bukan kata lebih baik kita berhati-hati risaukan amalan kita daripada kita. Dan ulama' memang meletakkan jangan ada selesa dengan amalan. Jangan pernah selesa. Sebab tu bila saya lontarkan balik tadi persoalan yang bermula dengan sidik, tuan-tuan. Bila kita bermula dengan sidik, maka perbahasan kebenaran bermula. Bila bermula, satu-satu dia akan sentuh. Satu-satu. Terutama dalam hala 7 amalan kita. Mungkin selama ni kita nampak selesa dengan amalan. Rupanya amalan itu hanya ditutupi oleh keadaan yang tidak selesai. Ramai yang beramal tetapi masih bergaduh. Betul tidak? Beramal tapi masih bergaduh. Apa kesan amalan? Beramal masih dalam hati ada ghairillah, syirik kepada Allah Ta'ala. Apa kesan amalan? Bagi tahu. Beramal masih ada dalam hati takut selain Allah. Yang bersifat gaib. Takut kepada dalam konteks lahiriah, yakni luaran, itu diharuskan. Takut luka. Takut kena makan harimau. Takut kena makan binatang-binatang buas. Takut dengan perkara-perkara yang boleh mencederakan. Itu luaran. Tapi sekarang ni ketakutan itu beralih kepada dalaman. Takut rezeki tak cukup. Takut kasih sayang diduakan. Takut masa depan tak terjamin. Takut nanti apa-apa berlaku. Takut. Apa yang ada dalam hati kita itu? Di saat kita takut-takut yang perkara yang gaib. Ini yang berlaku. Lalu kita melakukan perbuatan itu kerana nak menutup takut-takut tadi. Berusaha sebab takut miskin. Bayangkan. Ataupun takut miskin tu, atau dia panggil takut tak cukup rezeki. Layan suami sebab takut suami kahwin lagi. Benda-benda macam ni orang takut nak dengar ni. Takut bos kenapa? Bersifat lahiriah ke? Bos pukul? Bos gigit ke apa? Kalau bos harimau, wajarlah takut. Bos saya harimau, Ustaz. Bos saya King Kong. Tapi kalau takut hilang kerja, takut bos potong gaji, betulkan ketakutan itu. Kita hanya takut kepada Allah dan sudut manusia. Habis Ustaz, kalau anak-anak takut, jangan ajar anak takut dengan makhluk. Sebab tu suami ke isteri dia jenis reti marah dia. Marah. Tapi kosong. Anda nak tunjuk apa? Nak tunjuk garang? Tak payahlah, simpanlah garang tu. Simpanlah. Ada masalah menangis juga. Tak payahlah, simpanlah garang tu. Jangan ajar orang takut dengan kita. Tapi Ustaz, kadang Ustaz marah tu nak tu takut. Kita menyatakan kebenaran. Ada part yang kena marah, kita marah. Saya tak tunjukkan supaya orang takut dengan saya. Tak perlu. Tapi kita kena nyatakan. Kalau dengan anak-anak saya marah. Solat mana ni? Dia marah. Bukan suruh takut dengan saya. Malah anak-anak rapat dia. Melekat dia dengan saya. Dalam bising-bising marah-marah saya tu. Melekat juga. Sebab apa? Kita marah pada benda yang betul. Bukan nak tunjuk garang. Ini pasal sikit. Pasal sikit dah. Apa yang kamu nak tunjuk apa? Isteri pula. Sampai tunjuk dekat suami. Boy, suami dalam ketakutan. Buat video, buat cerita. Makan getar-getar nak keluar. Isteri pula apa? Apa dia? Malaikat kata aku pang sekali pun tahu. Tunjuk kuat konon, tunjuk garang. Apa Dia tak tahu malaikat muka nakir nanti dalam kubur macam mana. Anda tak tahu nanti malaikat Israel datang cabut nyawa dengan keadaan marah macam mana. Anda tak jumpa lagi malaikat yang menjaga pintu neraka. Macam mana malaikat Malik begitu garang tuan-tuan. Muka tak ada senyum. Dengan segarang-garang makhluk Allah jadikan. Yang buat main. Tunjuk takut, tunjuk garang. Tunjuk samsing.
Orang pakai duit samseng. Anda ingat, belum buku bertemu ruas. Kadang-kadang orang tu biasa je. Jangan. Macam saya cakap guru saya lah. Nak tengok, alai. Biasa je orang ni. Tak nampak garang pun. Nampak muka. Tapi sekali dia lipat tuan. Tak terangkat semua orang. Ni orang sikit. Tunjuk. Sado ni. Sini. Cakap marah-marah. Tuan-tuan, agama tak perlu macam tu. Tak payah. Sebab dari dalam Iblis, contoh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an masuk Islam. Sayyidina Umar Khattab bukan jenis tengging-tengging orang. Umar Khattab ni jenis pukul orang tuan. Dia hebat. Hebat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an ni. Tapi penuh dengan tangisan di malam hari atas penyesalan atas dosa-dosa yang sebelum. Tapi tengok Iblis, syaitan takut nak bertembung dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Sebab apa? Garang ni itu dari dalam. Garang dengan perkara yang mungkar. Takut Iblis. Syaitan takut. Kita, syaitan kawan kita. Tunjuk garang samseng kampung pisang. Jangan. Kadang-kadang kita tengok dia orang yang kita tahulah. Orang yang berisi garang, berisi dengan orang yang buat-buat garang, tunjuk-tunjuk garang. Dengan orang yang masuk air pun ramai juga. Nak tunjukkan apa benda nak tunjuk pun tak tahu. Jangan. Itu hidup yang tak seimbang. Orang yang seimbang ni dia steady. Dia tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dia sentiasa berada di landasan yang mana hukum kata haram, haram. Yang mana hukum kata halal, halal. Itu orang seimbang. Jadi jangan tunjuk garang lah. Dengan budak-budak pun tak payahlah. Nak bertempik-tempik, marah. Tak jadi apa pun. Tak payahlah. Kalau pastikan garang anda, syaitan takut. Kalau setakat syaitan tak takut, simpanlah garang tu. Simpanlah. Kalau setakat garang syaitan tak takut, tak payah. Simpan dia. Bertempik-tempik, syaitan gelak. Syaitan gelak. Musuh ataupun garang-garang musuh tak takut, tak payahlah. Dia sebenarnya musuh nak takut ni, dia kena takutkan syaitan dulu. Iblis. Bila Iblis takut, syaitan takut, baru musuh-musuh yang sekutu dengan syaitan ni takut. Manusia. Kalau setakat nak takutkan manusia, konon-konon nak bagi dia pergeru dengan kita, syaitan gelak dia. Dia bagi mata macam ni dia. Aku kenal lah dia ni, tak payahlah. Ada satu kes tuan-tuan, pergi berubat. Ni cerita lama lah dalam beberapa tahun yang lepas. Saya ceritalah bab hati ni. Hati Allah je tahu. Tak ada makhluk lain boleh tahu. Tetapi sifat dia, kesan hati tu, itu makhluk gaib boleh tahu. Contoh, hati yang penuh dengan kerosakan. Okey. Makhluk gaib boleh nampak. Bagi contoh, iblis syaitan. Was-was, hati was-was dia boleh nampak. Tapi isi hati dalam, Allah dia tahu. Satu kali tu, ada seorang ni pengawal perubatan. Dia pergi mengubat orang. Ini diceritakan oleh orang yang ada di tempat kejadian tu. Tuan-tuan tahu apa si iblis tu kata? Si jin yang menyampuk pesakit tu. Dia kata apa? Baliklah. Dengan bini pun takut. Balik. Allah. Kena halau dek syaitan dia. Kena halau dek syaitan. Baliklah. Dengan bini pun takut. Katanya. Dia cakap macam tu. Tuan-tuan, sungguh. Sebab tu kita jangan tunjuk terror. Kalau dalam hati ni, ya Allah. Allah tahu. Lepas tu, iblis, syaitan, tengok. Gelak dia. Dia gelak dengan kita. Buat apa? Sebab tidak ada kebenaran dalam hati. Nampak? Sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Jadi, kalau kita lihat begitu, barulah kita boleh susun balik kehidupan kita ni dengan kebenaran. Jadi keseimbangan ini, dalam konteks ini, ada 5 perkara yang ini diambil pada perbahasan tafsir Ibn Katsir, tuan-tuan. Kita letakkan balik dan saya tak kupas habislah ini hari. Saya tunjuk dia satu-satu prosesnya. Dan dia berbalik kepada, okey baik, bagaimana nak membina kekuatan itu, keseimbangan itu? Maka yang pertama tengok, nombor 1 apa? Lidah. Itu sebab tadi mulakan dengan, nampak? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Menjaga lisan ni bukan sekadar
Orang kata apa? Kata yang baik-baik. Yang baik-baik tu pastikan yang benar. Sebab ada yang baik tapi tidak benar. Tu kena. Dah faham? Saya sebut sebentar lalu. Nanti kita kupas satu-satu. Yang kedua, nak jaga lidah. Macam mana lidah dijaga dengan baik? Hati. Maka proses pembersihan hati mesti berlaku setiap hari. Bagaimana nak membersihkan hati ini? La ilaha illallah. Menghindari penyakit hati. Yang ketiga, mata. Melihat dengan kebenaran. Iaitu memahami akan ayat-ayat kebesaran Allah. Itu tanda-tanda. Tengok dan ingat. Tengok dan ingat. Perut, keberkatan rezeki. Jangan duk sibuk takut tak cukup rezeki. Sehingga buat benda yang haram. Melambat-lambatkan solat. Meninggalkan taat. Bagi contoh isteri. Pergi bekerja. Sebab takut tak ada duit, tak cukup duit. Tinggalkan taat suami. Rezeki tak berkat. Sebab tu, dua-dua ada duit. Suami ada duit, isteri ada duit. Tapi tak ada sepahaman. Tak ada. Suami marah. Isteri tak bagi duit. Isteri rasa terbeban sebab dia je yang bayar. Sebab apa jadi begitu? Bimbang-bimbang keberkatan tak ada. Sebab apa keberkatan tak ada, Ustaz? Saya buat benda yang halal. Kamu buat benda yang halal tapi tidak bersih. Halalan thayyiban. Dia ada yang halal dan bersih. Bersih apa? Bersih hati. Hati penuh keraguan. Kamu kerja sebab takut suami tak mampu nak sara anda. Tak ada keyakinan dalam hati. Nak agakkan suami tengok, tak payahlah Ustaz. Tak yakin saya dengan dia. Jadi anda yakin dengan siapa? Saya yakin dengan bisnes saya. Saya yakin dengan, saya pandai cari duit. Saya pandai. Saya. Lepas tu sayur. Dan saya sayur. Jangan. Yang lelaki pula satu. Nampak diri dia, tak cukup ni, aku je sanggung, bini aku mati aku. Awak kerjalah awak. Awak kerjalah. Paksa pula bini kerja. Tengok anak ramai. Ramai anak lah, pening aku. Macam nak berkat rezeki macam tu? Kalau dah tengok semua benda, itu menjadi kerisauan, keraguan kita pada Allah Ta'ala. Tak jadi apa. Isteri, suami, berkira-kira nak bagi isteri duit, berkira-kira nak bagi anak-anak duit, berkira-kira. Yang akan bagi kan, kau ingat aku cok duit ke? Marah. Macam nak berkat? Kan? Bila isteri boleh bayar tu, lega. Isteri boleh bayar, lega. Patutnya, risau. Ya Allah, akhirkanlah perkara ini. Aku tak sanggup biarkan tanggungjawab aku diambil alih orang lain. Patutnya, bukan, lega abang. Bagus awak ada dalam hidup abang. Membantu abang. Lega abang. Memanglah ada sesuatu kebaikan untuk isteri nak tolong. Ada tanya, Ustaz salah ke? Tolonglah, tak masalah. Nak tolong, tolonglah. Tapi jangan sampai tahap melolong nanti. Melolong-lolong nanti kan marah. Saya je yang ni. Bergaduh-gaduh nanti lagi bini. Macam orang bayar lebih, sini bayar kurang, so bayar kurang, ni bayar lebih. Malah sekali. Satu untuk engkau, satu untuk aku. Satu untuk engkau, dua untuk aku. Dah mana kesepakatan mana? Mana kesepahaman mana? Tak ada lah. Menjaga perut masing-masing. Jaga perut masing-masing. Hati-hati. Kerja dah betul lah. Nampak halal lah. Tapi kotor. Mana berkat? Berkat duduk dekat halal yang bersih. Bukan halal saja. Bersih. Sebab tu halalan thayyiban. Baik, jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Mula-mula tolong, lepas tu menolong kan. Mana yang berkira-kira tu, dia tengok duit rezeki tu dengan kiraan. Bagikan habis. Tuan-tuan, bagaimana bagi untuk kebaikan? Wallahi, tiada berakhirnya kebaikan itu. Kalaulah duit itu asbab kepada kebaikan, Allah akan adakan duit itu tanpa sempadan. Tinggal anda nak yakin tak duit anda tu untuk kebaikan? Fikir. Kalau anda gunakan duit untuk kebenaran, habis. Tapi kalau anda yakin duit anda ni Allah datangkan kepada anda, duit anda ini untuk kebaikan. Maka kebaikan sifatnya tanpa sempadan, tanpa had, dia tidak akan berhenti.
Itu kebaikan. Jadi kalau tak ada kebaikan, dia berhenti, habis ya, pop, berhenti. Sebab tu Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an, duitnya ada sampai sekarang, tak berhenti-henti. Kita cari formula duit nak kena sentiasa ada. Anda ada kebaikan ke nak kena ada sentiasa ada ni? Apa kebaikannya? Bagi pun kadang berkira. Bagi pun tengok-tengok. Mana yang ada benefit boleh bagi. Tak ada benefit tak nak bagi. Untuk majlis ilmu, jalan dakwah, berkira-kira sekali. Fikir apa? Mati aku. Sedangkan ilmu yang menjaga dia. Dia menjaga harta. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Nak invest untuk ilmu, berkira. Berkira. Invest untuk harta, invest. Money make money? Money make money. Sanggup. Lain sekali, apa pun tak ada. Kita invest untuk bisnes kita. Bisnes kita pula menyusahkan kita. Kita kena tanggung dia balik. Ilmu tak? Anda investlah banyak pada ilmu. Ilmu jaga anda. Sebab tu, sebab tu kita bagi platform ARF ni. Sebab nak bagi anda invest masa anda. Bukan invest harta, invest masa. Mana ada harta, bagilah. Itulah cara dia. At least ada tempat platform anda serius menjadi penuntut ilmu. Talibul ilm. Nampak? Patutnya begitu, tuan-tuan. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Keberkatan ni kena jaga. Sebab yang dikiranya berkat. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Yang terakhir, tu anggota badan yang lain, tangan dan kaki. Menjaga perbuatan bersandarkan syariat. Al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Lisan tadi kita sebut atas, yadih ni tangan. Kadang-kadang tangan ni, kaki kita ni, dia pergi kepada perkara-perkara yang buruk. Buat benda keburukan. Ustaz, tahu saya buruk, Ustaz. Dah tahu kamu buruk, yang kamu muka buruk. Dah lah. Tahu dah buruk, dah buat muka buruk depan suami tu, kenapa? Kamu dah mengaku kan, kamu jenis buruk kan? Saya buruk, Ustaz, saya sedar saya buruk. Dah, jangan buat muka buruk lah. Silat ribu langgar tertukar dengan, sambunglah sendiri. Buruk, tertukar dengan buruk. Jangan. Manusia Allah bagi muka cantik-cantik. Gunakanlah elok kecantikan seri muka ni untuk menyerikan orang yang sekeliling anda. Suami, senyum bang. Ni tak, ni bini aku ke? Ini kena sampuk ke benda ni? Tengok balik. Dah jenuh nak panggil ustaz. Ustaz, tolong ustaz. Bini saya ni nak kena ruqyah ni. Tak payah ruqyah, kamu tampar di sini kamu tuang. Elok dia tu. Perbuatan kita tak seiring. Allah bagi muka elok-elok. Saya buruk, apa buruk-buruknya? Senyumlah. Senyum. Muka alam manis. Senyum je. Ni contoh. Ini memberontak kan. Itu tangan, kaki. Pergi ke tempat-tempat yang tak sepatutnya. Ni pun kena ambil kira benda-benda macam tu. Ni kita nak membincangkan tentang keseimbangan. Nyum je. Kena jaga air muka suami. Jaga air muka suami. Jangan buat air pula dia simbah. Dia jaga air muka, dia jaga air. Jaga air simbah. Tengah marah, apa pun jadi. Maksudnya, tak payah tampar. Tak payah ruqyah tampar. Itu ruqyah yang paling mujarab tu. Ruqyah yang paling mujarab, tampar dia. Tampar siam dia panggil. Penampar siam. Elok nak nampak, sedar dah. Okey dah. Baik. Itu antara kaedahnya, tangan dan kaki ni. Banyak. Kadang-kadang datang rumah Allah pun muka. Dan untuk ilmu muka, Allah muka. Awak pergi dekat benda yang indah, yang seronok. Muka macam tu kenapa? Muka jangan buat muka buruk berdosa. Muka buruk ni berdosa. Yang paling penting yang saya cakap kata apa? Jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan muka kita macam tak pernah cukup nikmat. Macam tak cukup nikmat. Padahal lebih nikmat. Malah kita kumpul nikmat lagi banyak daripada nikmat yang dapat. Allahu Akbar. Hati-hati. Muka ni. Ya Allah tengok aku ni. Allah is watching. Jaga muka. Ni muka nak kena ada duit baru senyum. Nak kena ada suami baru senyum.
Nak kata-kata, abang, awak lah satu-satunya isteri. Macam ni lah suami. Bang, abang ni kurang-kurang bagilah satu statement tu, barulah saya senyum. Inilah manusia. Hidup tertipu dengan kata-kata. Kan? Lepas tu kecewa, marah. Sendiri yang menjual diri dengan kata-kata. Murahnya diri tu terjual dengan kata-kata je. Padahal diri ini telah dibeli oleh Allah SWT. Sepatutnya. Hati-hati. Baik. Jadi sebenarnya mulakan Allah SWT. Saya kira cukup setakat tu dulu pembincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada siri yang akan datang untuk kelas ni. Malam ni kita ada satu lagi kelas insyaAllah. Dan malam ni kita akan tekankan dan penutup lah. Penutup malam ni untuk Ihya Ramadan at Qiyamul Lail. Penutup. Jadi yang menonton malam ni, jemput sama-sama imarahkan kelas dan kuliah kita pada malam ni. Dan kita nak pergi pada final revision tentang muhasabah. Bagaimana kita nak buat satu khulasah, kesimpulan. Dengan kita nak buat persiapan menanti pada malam yang sangat penting juga. Itulah malam 1 Syawal. Hati-hati dengan amalan kita buat berpenat-penat ini. Tiba-tiba 1 Syawal kita biar macam tu pula. Allah, rugi. Baik, insyaAllah kita jumpa pada malam ini. InsyaAllah. Mohon ampun, mohon maaf atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.